Dan ini adalah merupakan kadang-kadang menjadi satu trend. Orang nak agama, ustaz boleh bagi petua-petua. Yang petua-petua itu akan menyebabkan perniagaannya laku, dapat duit banyak, berlaku keajaiban itu, keajaiban ini. Dan itulah agama yang dia nak. Dia tak berbicara tentang agama yang bersifat ubudiyah. Agama yang bermaksud manusia meletakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kerendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan bersedia menerima arahan Allah. Tapi dia nak version agama macam dia pergi hotel. Saya order, saya nak bilik yang begini, saya nak makanan yang macam ni. Jadi dia sembahyang, dia fikir dia nak apa yang saya dapat. Kalau saya zikir, saya dapat apa? Dia tak fikir bahawa agama perjuangan, agama pengorbanan, yang tu tak ada dalam fikiran dia. Maka dia nak agama yang bersifat entertainment. Dapat ikuti program agama, dapat makan-makan, minum-minum dengan ustaz, kemudian ada program nasyid-nasyid sikit, kemudian balik, kemudian pergi ada jamuan-jamuan sikit. Itu agama. Agama untuk orang kelak pencen, yang apabila dah tak tahu nak buat kerja apa, maka kita join aktiviti agama. Ini bukan agama yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min khalau min qablikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahum mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian seperti mana yang pernah kena kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, sehingga keyakinan mereka, keimanan mereka itu digoncang, sehingga mereka berkatalah Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya, bilakah pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah kata kamu tak masuk syurga sehingga kamu menghadapi cabaran perjuangan kamu. Apabila orang Arab Badawi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Mereka kata kami telah beriman. Kata kamu belum beriman. Tapi katakanlah kamu telah Islam, iman belum masuk ke dalam jantung hati kamu. Kemudian ayat selepas itu Allah kata apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang dikatakan orang yang beriman itu yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada syak keraguan dalam hati dirinya, mereka berjihad pada jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka, itulah orang-orang yang benar. Inilah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita nak lihat, saya selalu sebut hal ni, orang seperti Bilal bin Rabah, apa lagi kedudukan, harap takkan orang yang seperti Bilal masuk neraka. Muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, baginda sallallahu alaihi wasallam dengar tapak kaki daf'an na'laik fil baina yadayya fil jannah
Aku dengar tapak kaki engkau di hadapanku di dalam syurga. Muazzin Nabi, berapa banyak fadilat berhubung dengan azan. Apabila Nabi SAW wafat, Bilal mai menghadap Abu Bakar Siddiq, minta nak keluar pergi berjihad. Abu Bakar kata, Bilal, aku pun dah tua, kau tak payah pergilah, duduklah di Madinah ni, teman aku. Bila kata kerana afdal amal al-jihad fi sabilillah, sebaik-baik amalan jihad pada jalan Allah, aku nak pergi jihad. Bila Abu Bakar wafat, dia datang berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tanya Umar, bagilah izin, aku nak keluar Madinah, aku nak pergi jihad. Umar kata, kalau kau pergi, mula-mula Umar tak bagi. Mula-mula kalau kau pergi, siapa ganti? Dia sebut orang yang nak ganti. Umar benarkan. Bilal di Syam berjihad, jadi murabit, menjaga sempadan jihad sehingga ke akhir hayat. Tak ada Bilal fikir, aku dah azan, dah banyak zikir, Nabi puji, aku nak buat apa lagi? Tunggu hari mati masuk syurga. Hal ini tidak dipahami oleh para sahabat seperti demikian. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi tetamu rumah dia. Dia layan Nabi. Nabi duduk di rumah dia masa awal sebelum Nabi menyiapkan rumah baginda di Madinah. Nabi duduk di bawah, dia duduk di atas. Dia hidang makanan pada Nabi, dia jaga, takut bising. Kalau berjalan ke atas tu, takut terganggu Nabi. Sehingga akhirnya dia pujuk Nabi naik atas. Mula Nabi tak nak, takut ganggu dia. Kerana Nabi ada tetamu selalu. Nabi tumpang rumah dia. Dia sedia makan pada Nabi. Satu hari dia bawa bawang putih, makan makanan pada bawang putih. Dia tengok Nabi tak makan. Dia kata, haram? Haram ya Rasulullah? Nabi kata, tidak, tak haram ni kata. Lakinnani akrahu, aku tak suka, kata Nabi. Dia kata, akrahu ma takrahu, aku pun tak suka apa yang kau tak suka. Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi jadi tetamu rumah dia. Dia jaga Nabi. Tapi apabila Nabi SAW wafat, adakah Abu Ayyub duduk di rumah dia, tunggu zikir di masjid, kemudian untuk tunggu hari masuk syurga? Tak. Abu Ayyub pergi menyertai misi untuk membuka Konstantinopel, Istanbul sekarang. Ketika itu di bawah peperangan, di bawah anak Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Pada usia 80 tahun, ini sahabat yang Nabi berikan berbagai pujian, mustahil logiknya masuk neraka. Usia 80 tahun dah tak larat dah, masih pergi berjihad pada jalan Allah. Angkat pedang, letak atas bahu dia, sambil membaca firman Allah Ta'ala, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan wa thiqala, keluarlah kamu berperang dalam keadaan ringan dan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan perangilah, berjihadlah dengan harta dan nyawa kamu pada jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu ialah yang baik bagi kamu jika kamu mengetahui, jika kamu memahami. Apabila Abu Ayyub mati,
wasiat Abu Ayyub ialah idza mittu fahmiluni ila ardi adu thumma dafanuni. Kalau apabila aku mati ni, bawalah jasad aku ni pergi ke tanah musuh. Tanam aku di sana. Bagi membuktikan aku pergi ke medan yang terakhir, maksudnya medan peperangan yang akhir. Sehingga tentera Islam buat dan tanam dalam kawasan musuh. Pasal itu wasiat. Bila Rom tanya apa yang kamu buat, kami tanam sahabat Nabi kami di dalam tanah kamu sebagai wasiat dia. Sebagai nak buktikan dia menyertai peperangan, dia masuk sampai ke kawasan musuh. Maka kata kami akan korek kubur tu. Yazid anak Muawiyah, ramai orang marah pada Yazid, tapi Yazid mempunyai rekod yang bagus juga dalam banyak perkara. Yazid kata, jika kau korek kubur dia, kau akan dapati tidak ada satu gereja dan Kristian di tanah Arab, melainkan semua aku bunuh dan gereja akan ku hancurkan. Walaupun tak boleh namanya, tapi dia wugut dan mereka tak ganggu kubur Abu Ayyub. Inilah Islam yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Para nabi yang berperang dengan mereka ialah ahli-ahli ilmuwan yang banyak. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu. Mereka tak lemah daripada apa yang menimpa mereka pada jalan Allah. Dan mereka tidak lemah semangat, tak lemah tenaga mereka, dan mereka tidak pernah menyerah. Itulah agama yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum sebelum agama kita menjadi mandul dengan orang-orang yang memahami agama hanyalah zikir dan duduk di masjid tanpa berbuat apa-apa terhadap agama sekalipun ditindas oleh orang lain.